JB kat mana? JB kat Bandar Tenggara. Yang ni kat Permajaya. Permajaya. Bawa buaya saja. Power bank tinggal. Kalau power bank saya ada. Tak apalah, nanti tak ada bateri. Sekarang ni saya charge juga. Saya power bank standby je. Nak saya ambil sekejap. Tapi power bank kecil yang boleh pakai tak? Sekarang nanti tak ada. Hantar anak dekat mana? Dekat Tanjung Api Kuantan. Biasa dia pergi pukul apa lah. Kadang pukul 3, kadang lepas Zuhur. Pagi tak pergi lagi. Dia takut abang sampai tengah hari. Tengah hari tu macam mengganggu lah. Saya nak hantar dia tu. Dah pagi tak ada masalah. Yalah. Saya ancam-ancam memang bulan 11 nak pergi. Datang hari. Dah hati tu rasa macam lama nak pula. Yelah. Pasal kita dah ambil cuti awal dulu. Ada hal-hal lain kan. Ambil cuti lagi terdekat. Abang kerja mana? Kerja bawa bas. Bawa bas. Kerja komplek. Main trip mana main? Main daripada Senayan Airport pergi Bandaraya. Bandaraya. Bandaraya sampai Lakin lah. Lakin. Semalam bola tak tengok? JDT? Tak tengok lah. Ada majlis kahwin anak saudara buat kerja. Tak tengok. Rewang? Tak rewang lah. Dia catering kan. Tapi dia jemputan dia daripada pukul 7 sampai pukul 11. Saya tengok malam kat kayangan tu. Ada skrin besar. Sembang dengan budak United tu. Saya ingat kena dia ambil baik lah. Punya main dengar saja. Dia dah ada tarekat tu. Khidiriyah. Qadariyah wal Khidiriyah. Lepas tu dia suruh delete pula video ni. Dah ambil. Apa delete? Sayang. Sebab dia hanya soalan semalam tu orang tak tanya lagi. Banyak yang keluar-keluar baru. Benda ni kena jolok. Yelah kena jolok. Tak jolok tak mahu dia tak keluar. Yelah kita ikut standard ketahuan orang setiap orang tu. Yelah. Saya kalau orang tak jolok, kita benda sama. Boring lah. Itu kena jolok tu. Memang perlu jolok. Dia tak gugur. Tak gugur. Rakam je lah. Saya rakam dah ni. Buat simpanan saya polisi. Tak apa, boleh dengar balik. Nak bayang dulu ke apa? Nak bayang dulu boleh lah. Boleh. Abang pegang tangan ni. Ini atas kulit dia. Kita balik. Baca Al-Fatihah sekali, selawatnya 10 kali. Lagi panjang lagi sedap. Dah siap kita. Dah. Dengan ini saya pengen terakat Nasyabandi hadap lagi milik Tauku Paluh kepada nama apa? Muhammad Ibrahim bin Abdul Ghani dan Yun bin Osman. Zul bin Osman. Yun bin Osman. Don. Lon. Y-O-N. Yun bin Osman. Yun bin Osman. Kau beli tu sebut. Kau bil tu. Alhamdulillah. Rasa je nak? Dia ibu rumah. Ya. Abang tak ada rasa apa? Teh suam ah. Rasa sejuk. Yang sejuk. Amalan dia tahu dah nampak macam mana? Tak beritahu lah lagi sekali. Duduk tawaruk sebelah kiri. Tawaruk sebelah kiri. Maknanya duduk timpuh belah kiri lah. Timpuh belah kiri. Tangan kanan atas tangan kiri. Tangan kanan kiri. Macam ni. Macam ni. Tasbih tak kat sini. Kemudian lidah tongkat. Belakang gigi ni. Tongkat. Lipatlah buang. Kemudian mata pejam. Kemudian tenung sini. Dua jari bawah putih tetek ni.
Kemudian adalah kadang ada wuduk lah, suci pada hadap besar dan kecil, menghadap kiblat. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim 100 kali. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillah saja pun boleh kan. Kemudian Fatah 500. Ya, Fatah 500. Kemudian tarik dosa besar dosa kecil, nyata tersembunyi, sengaja atau tidak, tak depan, kumpul sekali. Kemudian istighfar, astagfirullah min kulli zambi wa atubillah, ataupun astagfirullahalazim 15 ke 25 kali ke. Kemudian kita bayang mayat kita, imagine orang duk wam, orang duk mandikan. Apa? Terus wam. Kemudian ketika orang tak mayat kita depan tu, solat jenazah mayat kita tu, kita bacalah Fatihah sekali, Allah 3 kali, hadiah kepada baginda Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Kemudian ibu bapa kita, sekalian guru kita, muslimin muslimat dan diri kita sendiri. Pada Fatimah Ajar tu dalam masa tahlil. Oh, masa tahlil. Tak sampai lagi tu je, habis tu je lah tarik baru pergi tahlil tu. Oh. Kemudian masa orang tak kita dalam keranda tu, kita munajat lah. Baca ilahi anta maksudi wa redha qamatlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kalau panjang sangat tak ingat, baca ilahi anta maksudi dalam bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, pilihlah mana-mana, nak sekali pun boleh. Kemudian dah orang letak dalam lahat tu, tiada siapa yang dapat menolongku kecuali dengan berkat kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian tarik tasbih tu, tarik dengan telunjuk, jari telunjuk, tarik Allah laju. Mata pejam, lidah tongkat, kita tenung sini sampai Allah Ta'ala tunjuk macam tayangan, tayangan filem. Benda tu saya nak tu, pasal saya nak angkat setiap letak tu nak angkat. Kalau tak mari masa berzikir, akan mari dalam masa kita tidur dalam mimpi pun saya nak. Tu je lah. Macam salawat Nuri Anwaril Lazi tu, baca di luar sajadah, mana dalam keadaan kita bawa kereta ke, bawa bas ke, keadaan biasa je lah. Itu tak ada kafiat apa, cuma zikir dan rojak ni lah ada kafiatnya. Tu je lah. Kalau tak jelas boleh ulang balik. Ulang balik dalam keadaan suci, daripada hadas besar hadas kecil, dalam keadaan wuduk lah, menghadap kiblat. Kemudian duduk tawarruk sebelah kiri, tangan kanan atas tangan kiri, mata pejam, lidah tongkat. Mata pejam tu untuk matikan sifat basariah, sifat kemanusiaan, untuk membuka mata basirah. Dan lidah tongkat tu daripada ayat Al-Quran, la tuharik bihi lisanaka li ta'jala bih. Jangan gerak lidah kamu ya Muhammad tak kala membaca Al-Quran. Kemudian tenung 2 jari bawah putih tetek ni, sini ada latifatul qalbi. Kalau ikut Naqsyabandi latifatul qalbi. Naqsyabandi dia start dengan latifah. Kalau Ahmadiyah dipanggil nafsu. Amal tu bisu. Anjing babi lah sini. Tu kena hentam banyak tu 5,000. Oh, ya. Jadi yang cerita pasal bukit tentera atas bukit Uhud tu, panah musuh bawah ni lah benda. Dia bukan cerita dia tu lah. bayang dia ke situ lah, bayang dia ke sini. Jadi yang Ta'ala buat cerita sirah sana tu, maknanya ada peristiwa dia. Dia bukan buat saya sajalah. Peristiwa dia tu lah, panah sini lah, dia panah ni. Jadi daripada hadis, bagaimana, tanya Sayyidina Ali bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Rasulullah menjawab, pejamkan matamu ya Ali, tongkat lidah ke langit, dan zikir Allah di hati sanubari kamu itu. Nanti Mak Syam kata apabila Sayyidina Ali buat tu, nampak sini Rasulullah, rupanya kamu Allah Ta'ala.
Sayyidina Ali kata Rasulullah senyum. Jadi Assalamualaikum. Kemudian daripada hadis baginda Rasulullah, ajarilah anak kamu berenang, memanah dan menunggang kuda. Maksudnya situ bukan disuruh berenang macam ni, berenang yang kita faham ni. Sebab di sana pada pasir, mana ada sungai apa. Berenang tu ialah main lapas lah. Napas. Pasal masa kita talih tu memang kita main dengan napas. Menunggang kuda ni lah kuda. Kalau dikata masuk sebenar menunggang kuda, tak semua orang boleh beli kuda ni. Tak mampu. Tak mampu. Orang miskin, orang apa-apa macam mana nak beli kuda? Saya pun tak ada kuda, abang tak ada kuda. Ada kuda rumah? Tak ada. Kuda pasti ada. Jadi kuda, sebenar kuda ni dizopah kepada jasad kita ni. Memanah ni panas sini. Panas tu. Berenang tu menapas lah, lain Allah tu. Dia main dengan napas lah. Dia main pernah macam mana kita nak faham permainan napas dia tu? Watini wa zaitu wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Demi buatin minyak apa watini wa zaitu. Demi buatin barisan dalam ibadah. Watini wa zaitu dan minyak zaitun. Api dia tidak condong kiri atau kanan, istiqamah. Dia kan tetap kan, tegak. Dan demi Bukit Tusina, bangun malam-malam panjatlah Bukit Tusina tu. Inilah Latak ni. Dia daripada bawah ke atas macam panjat bukit. Watini wa zaitu wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Akan jumpa Mekah yang aman. Mekah yang aman ni bukan Mekah sana. Sana Abu Jahal belah ada, Mekah dalam diri. Kolbu tadi lah. Maksudnya di situ kita zikir Allah. Dunia ni tak akan kiamat selagi ada orang yang berzikir Allah. Maknanya orang yang mengenal Ta'ala ni orang yang dah mati. Anta mautu qabla anta mautu. Maknanya dunia ni, dia bukan sebut dunia ni. Dunia ni lah, tu syariat. Dunia pada diri kita. Jadi apabila kita sebut Allah, sampai tak bunyi Allah dah, dia bunyi hu. Maknanya baladil amin. Napas tak napas, nupus ternupus. Dia pergi balik sana. Apabila dah ternupus tu, terhenti, nupus terhenti, dia ternupus lah, pergi alam sebelah lah, alam gaib. Pada diri kita juga. Sebab kita selam 7 lapis diri tu untuk berjumpa dengan aku, anak. Aku bina dalam rongga anak Adam tu satu mahligai. Mahligai tu hati. Hati tu Quran. Quran tu lubun tu asyakaf tu sir. Dalam sir tu sirul qulub. Dalam sirul qulub tu anak aku. Jadi selam 7 lapis tu baru jumpa dengan dia dikatakan anak aku tu tadi. Seolah-olah kita mi'raj dengan roh. Kan? Kita mi'raj dengan roh je. Rasulullah tu dengan jasad sekali. Sampai lepas satu mentah lah, garis dunia sepadan dunia, barulah jumpa Muhammad yang duduk di aras tu, yang ni Aziz kata bersila dendik tu Muhammad sebenarnya. Tapi cicit kepala kata ni Aziz tak nak guna Muhammad, dia nak guna Allah. Sama je Allah Muhammad. Ni Allah, ni Muhammad, barang sama. Sebab tu Rasulullah suruh Jibril dongak kepala, tengok siapa yang beri wahyu tu. Di batin dia lah Ahmad yang beri pada Muhammad. Jadi bukan ada barang lain, barang sama je. Nak kenal Allah, kena kenal Muhammad tu. Kenal sifat dia, kenal lah zat. Tak perlu direct pergi kenal zat. Sebab zat tu memang ghaib mutlak. Memadai kenal sifat kamalat dia, sifat sebenar dia. Tak ada rupa bentuk. Jadi katakan zat Allah meliputi sekalian alam, termasuk dalam neraka. Neraka tu ada zat Allah. Kalau tak macam mana api neraka nak hidup kalau tak ada zat Allah? Ni saya sebut macam tu, orang syariat dah marah, dah meloncat dah. Tak lagi diri bersiapa ke? Kata api neraka tu dia nak bergantung dengan hayat Allah Ta'ala. Macam mana nak bagi hidup tu? Allah tu ada dua pula. Satu Allah api, satu Allah surga. Dia meliputi habis. Dia satu je. Satu je.
Maknanya kalau orang faham situ, yang zahirnya di pada masyarakat tu bukan Allah. Sifat kamalat dia Muhammad tu lah. Sifat kamalat. Sebab Allah ni dah meliputi alam ni. Buat apa dia zahir? Sebab tu dia kata suruh kenal Muhammad. Habibullah kekasih aku tu. Jadi kenal Muhammad, kenal lah dia. Sebenarnya bukan cerita Allah. Oh, cerita Muhammad tu. Cerita Muhammad. Dah dia yang zahirnya. Ya, tu dah rahsia dia. Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Jadi kalau orang faham macam tu senang. Orang tak carilah Allah, cari Muhammad. Cari Muhammad jumpa Allah. Jumpa Allah. Kalau Muhammad tu sifat dia lah. Maknanya sifat Alik Kabaru Akbar tu Jalla Jama Kohar Kamal, semua ada pada Rasulullah tu. Sifat-sifat Ta'ala tu ada pada Rasulullah. Jadi tengok Rasulullah je lah. Buat apa kita nak pergi korek Zat? Dia pun larang. Tafakaru fi khalqillah wala tafakaru fi zatillah. Dah cerita memang cerita sifat, bukan cerita zat. Zat ni dia fungsi dia menghidupkan je. Menghidupkan je. Yang powernya sifat. Sebab tu selawat tu power. Orang tak faham antara Allah Muhammad. Sebab tu para habaib dituju Muhammad, dituju baginda Rasulullah. Dia tahu rahsia tu pada Rasulullah. Yang bagi syafaat tu semua pun siapa pada masyarakat tu Rasulullah je lah. Sebab tu saya cerita dalam YouTube saya kata dalam Sunan Tirmizi tu, cerita tu memang cerita dah berlaku. Kan? Bukan belum berlaku. Kalau tak macam mana Rasulullah boleh cerita kalau benda tu tak berlaku lagi. Sebab sekaligus tu semua dah siap. Semua dah siap. Sebab tu saya tengok kebanyakan ada orang yang tak faham. Bila kita sebut perkara ni, besok kita jadi sesuatu pula. Suruh kita mewujud. Kalau Allah, okey kau wujudkan. Benda dah aku nak wujud apa lagi? Nak apa lagi? Benda dah nyata. Kena akun beberapa kali kan? Dikun sekali je. Kalau kau banyak kali lemah Ta'ala tu. Lepas tu dia nak suruh kita kun kat lagi satu. Saya dah jumpa dah orang macam tu dah. Benda dah nyata. Sebab tu Ustaz Wahizam kata, dia dah nyata dah kat dunia ni. Semua cerita kat dunia ni. Sana cerita pembalasan dah. Sana tu hak dia. Dia nak buat macam mana pun. Dah kenal sini teruslah masuk syurga. Mana ada seksa kubur, soal kubur lagi. Yang kena seksa tu orang yang tak menjawab soalan tu. Soalan bocor. Dia dah bagi dah soalan bocor tu jawab. Cari lah. Kaji. Kita jawab, kita berzikir, kita jawab dah lah tu. Jawab masih hidup lah. Masih hidup lah. Kat sini lah nak beramal ibadatnya bercucuk tanam. Kat sana tak boleh buat apa dah. Kalau dah meninggal sakaratul maut, si amal pun ditarik. Yalah. Nak amal macam mana lagi? Tak boleh. Kalau tak boleh. Buat sekarang. Maknanya nak kena apa Ta'ala tu kena sekarang. Kenal Rasulullah tu lah. Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Dia lah Rasulullah. Kenal dia, kenal lah kat sana. Kat sini kau tak kenal, macam mana nak kenal sana? Balas siapa buta di dunia, saya buta di akhirat. Mati, orang dah mati. Mana ada akal lagi, apa penglihatan semua dah tak ada. Tak ada. Kita nak tengok apa, nak kenal apa. Kalau tak kenal daripada semasa hayat ni. Yelah, sebab tu dia suruh cari dia. Dia kata di padang mahsyar tu orang cari dia seolah-olah 500 tahun perjalanan. Seolah-olah 500 tahun perjalanan. Sekarang lah. Tapi orang ni datang ke dunia, dia tak ingat perjanjian asal. Dia berjanji dengan Ta'ala, dia nak cari Allah Ta'ala balik. Sebenarnya Allah Ta'ala ni memang nak bubuk orang ni dalam neraka, orang ni dalam syurga. Tapi apabila tak yang neraka, orang bertikai. Apa salah aku? Okey, kalau macam tu pergi ke dunia semua. Pergi ke dunia semua, cari aku kat sana. Cari Muhammad tu lah. Cari Allah memang ada rupa betul. Cari Muhammad tu lah sifat dia. Ni tak nak kenal cakap manusia biasa. Manusia biasa apa? Boleh belah bulan. Lepas satu mentah. Jalan bayang pun tak ada. Dia punya bayang. Jadi nak cari dia tu, cari pada diri kita. Sebab sabda baginda Rasulullah, aku berada di tengah dada kalian. Maknanya diri nurani kita tu jasad dia. Diri Rabbani baginda Rasulullah tu Rabbani pada diri, diri Rabbani pada kita tu. Maknanya kita ni 4 lapis. Insani bekas, rohani sebenar-benar kita, nurani Rabbani. Rasulullah tu 2 lapis je. Itu dia. Sebab apa yang meliputi dia tu Tuhan dah. Yang nampak tu diri nurani.
Dirani kita yang keluar tu, itulah Rasulullah. Dia sekali dengan Rabbani. Sebab tu Mahizat kata rupa je Nabi. Hakikatnya yang bercakap siapa? Tuhan dah. Sebab tu sahabat tu dia tak bangun kepala. Sebab dia tahu siapa yang bercakap tu. Dia tak berani nak sanggah. Kalau sama dia, sama sahabat tu, 4 sahabat tu, sama-sama dia tu memang ada khilaf. Dia boleh beta sama dia. Kalau Rasulullah, dia orang tak berani. Dah jangan cakap tu siapa. Tidak berkata Muhammad itu, tidak berbuat Muhammad itu di atas hawa nafsunya, melainkan dengan wahyu yuha, wahyu ta'ala. Jadi setiap perbuatan baginda Rasulullah tu perbuatan ta'ala sebenarnya. Sebab dia Al-Quran bergerak. Kata Sayyidatina Aisyah, kalau kamu nak melihat Al-Quran bergerak, lihatlah baginda Rasulullah. Jadi Al-Quran tu kodim lah Rasulullah tu. Dan sifat ta'ala tu lagi, sifat kamalat, sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan ni maknanya semua sifat ta'ala tu ada pada dia. Mana ada satu kekurangan pun. Dia lah tu. Siapa lagi? Nak cari yang ta'ala yang zahir. Siapa lagi? Dia lah. Zat kalau nak cari memang mati lah. Zat memang tak. Zat tu dia tak boleh nyata, tak boleh zahir. Jadi dia nak ke sifat. Sifat dia itulah Muhammad. Nama sebenar Zat Ta'ala tu Ahmad. Jadi Ahmad ni yang tak laki tak perempuan ni tak boleh zahir. Jadi ayat Quran tu kata ar-rijalu qawwimuna 'alan nisa. Sungguhnya laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Jadi orang Ta'ala tu kalau dia nak zahir, dia zahir atas rupa laki. Jarang orang Ta'ala zahir atas rupa Sayyidatina Fatimah. Tapi Fatimah tu pun dia juga. Kalau perempuan dia jumpa Fatimah tu lah. Sebab Fatimah ni ayan Kharijah, Rasulullah ni ayan Sabitah. Dia bahkan satu level. Jadi sebab itulah dalam majlis Rasulullah ni apabila Fatimah datang dia saling melihat, saling berpandangan. Sampai Rasulullah ni bangkit, bangun, berdiri dan ambil Fatimah ni tak sebelah dia. Cuma bezanya Fatimah tak ada misal janggut. Dia ada misal janggut. Kalau jumpa Fatimah pun dia juga. Sebab hadis Rasulullah tu ada. Sabda baginda Rasulullah, aku ialah Fatimah, Fatimah adalah aku. Jadi Ali yang tutup barang dalam Rasulullah ni, Fatimah ni barang dalam Rasulullah. Sebab tu Ali tu kata pintu. Sebab tu masa perang Badar, Rasulullah bagi perisai. Lepas tu masa kahwin dengan Fatimah, Rasulullah pergi hantar Fatimah ni dekat muka pintu. Dan Ali kata, aku ni pakai miskin, tak ada barang nak dijadikan mas kahwin. Cuma aku ada barang yang kau bagi dulu masa perang Badar, iaitu perisai baju besi. Bagi balik. Bagi balik dapat Fatimah tu, tutuplah barang tu. Dan Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Fatimah ni memang dilahirkan dalam Kaabah. Ali ni masa Kaabah dah rosak, kena banjir. Fatimah ni yang dah repair, tutup semua. Sebenarnya ceritanya Ali tu yang tutup barang dalam Rasulullah tu, Fatimah tu. Yang tak nampak sekarang tu, yang nak cari lah, dapat lah. Sebab tu kalau baginda Rasulullah wafat kan 6 bulan selepas tu, Fatimah akan menyusul. Sebab Rasulullah dah pesan, selepas aku wafat, kalau orang yang pertama sekali yang akan mengikut cucu. Sebab dia tak boleh berpisah, dia rindu barang tu. Jadi dipesan kepada Sayyidina Ali supaya kapankan Fatimah ni pada waktu malam, jangan siang hari, nanti fitnah. Memanglah datangnya Rasulullah sambut barang dia, tangan Rasulullah dan lahat tu sambut. Jadi cerita-cerita macam ni kalau cerita dengan Wahabi, dia tak tahu, dia berfikir, dia kata palsu lah. Ini ada kait-kait dengan diri kita ni. Cerita ni memanglah yang ambil bai'ah yang saya ni, keturunan dia tu mestilah ada kena dengan Ahlul Bait. Kalau tak, dia tak ambil. Dia tarikkan rohani tu. Dan Ahlul Bait ni yang darah daging lah. Dia start dengan Sayyidatina Fatimah, bukan dia start dengan Rasulullah.
Sebab hadis baginda Rasulullah tu yang saya baca tadi. Aku ialah Fatimah, Fatimah adalah aku. Fatimah tu Rasulullah dah. Jadi alubab ilmu pun ada. Macam Sayyidina Abu Hurairah, Salman Al-Farisi. Yang tu alubab ilmu. Yang saya cerita ni lebih pada alubab darah daging. Kalau di Johor tu keturunan apa? Al-Atas. Al-Atas kan? Sihat? Okey, alhamdulillah. Dia ni tok batin orang asli. Nak ilmu tok batin dengan dia. Batin 90 sini. Lewat sini. Ha? Dia abang orang sini kan? Jantung. Ini baru kemarin balik sini. Tengok kawan-kawan. Tengok rumah. Broker sini lah, Datuk. Oh. Dia orang daripada Johor. Ya. Pukul 3 pagi tadi sampai. Saya pagi ni bawa pasal. Ya. Kalau masa okey lagi boleh lah malam. Saya malam tak boleh dah. Naik kalau dalam buah habis. Dia orang mati keras tak apa. Yalah. Pada belalak. Mati belalah. Pada belalak. Dia tak celik. Tak celik. Tak celik. Terus celik je. Terang. Jadi ada soalan lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasidah sikit lagi sana. Yang bagus. Yang sembunyi-sembunyi. Nurullah dengan Nur Muhammad main sembunyi-sembunyi. Kat situ Allah Ta'ala nak pecah nama. Sabda baginda Rasulullah, aku daripada Nur, Allah juga daripada Nur. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdul Razak. Mafhum hadis itu, nama aku Muhammad berasal daripada nama Nur Muhammad dan nama Allah berasal daripada Nurullah. Sebenarnya dia nak cari siapa lagi? Di luar dia tu mana ada orang? Maksud situ dia nak cerita diri zahir dengan diri batin. Jasad kita cari roh kita, memang tak jumpa lah. Roh kita cari jasad kita jumpa. Di situlah berlaku syahadatain. Syahadatain ni mengucap 2 kalimah syahadah. Apabila dah Nur Muhammad cari Nurullah tu gagal, maka dia mengucaplah asyhadu an la ilaha illallah. Nurullah kata, pasal apa kau mengucap kat kau seorang? Kat aku seorang. Kat kau pun kena mengucap kat. Tu dia mengucap pula tu, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi Tuhan dengan hamba tu tak bercerai lah. Daripada asal lagi tak bercerai. Cuma dia pecah nama saja. Dia sebenarnya hamba ni tak ada, dia ada-adakan. Tu cerita dia. Cuma nak proses daripada bawah tu. Mahadah kodim. Daripada pengajian bawah ni nak ikut tangganya, memang ada mahadah, ada kodim. Tapi sebenarnya mana ada mahadah. Sebab dia semua daripada nur dia. Tumbuhan haiwan pun daripada nur dia. Kan ada syurga ada kan tumbuhan haiwan. 99 kali ganda daripada dunia ni. Termasuk juga mujizat. Mujizat Rasulullah tunjuk 1% je. Di akhirat 99%. Jadi di akhirat lah baru orang tahu dia tu sebab siapa sebenarnya. Sebab masa kita baca doa lepas azan tu, ya Allah kurniakanlah makam tertinggi lagi terpuji kepada baginda Rasulullah. Tertinggi lagi terpuji. Siapa kat sini kita kata manusia luar biasa. Kat sana dia naiklah taraf. Sebab kita naik taraf. Kita kat sini kullu nafsin za'iqatul maut. Sebab ada mahdah kodim kat sini ni, sebab ada mati, ada wafat. Kalau kat sana mana ada wafat, kan mana ada mati, mana ada meninggal. Sila Ibrahim. Kat sana semuanya kekal. Semuanya kodim. Nama Allah ni hanya di dunia sebab ada mahdah dan kodim. Kalau di akhirat Tuhan tak guna dah nama tu. Tuhan akan guna nama Muhammad. Sebab tu hadis Maulana Johari tu ada. Ahli majlis yang tak kuasa Mufti Pahang. Dia Maulana di Jerantu. Di syarah tu dia kata
Dia kata aku berjalan dalam syurga, aku lihat dinding syurga tu ada nama Muhammad. Aku lihat tengok di leher, pangkal leher bidadari ada nama Muhammad. Aku tengok di dahi para malaikat ada nama Muhammad. Dan aku tengok atas bawah kiri kanan Arash ada nama Muhammad. Dan setiap helai daun ada nama Muhammad. Maknanya bukan ada Muhammad lain, dia dah. Ada setengah pengajian orang hakikat dia kata Muhammad lain. Muhammad lain siapa dia? Tak pernah zahir pun Muhammad lain. Dia dah sebenarnya. Dia dah. Sebab Muhammad awal pun dia. Sebelum ada Jibril, sebelum ada Adam, sebelum ada alam ni. Dia dah ada Muhammad tu. Muhammad Rasulullah tu lah dah ada. Sebab dia tertakluk dengan waktu, zaman dan masa. Kodim hakiki Allah, kodim majazi Ahmad, kodim zamani Muhammad, kodim ardi alam ni ataupun Adam. Muhammad awal Ahmad, Muhammad akhir baginda Rasulullah, Muhammad zahir Adam, Muhammad batin hakikat Muhammad atau Nur Muhammad. Jadi cerita Muhammad ni cerita seorang je. Seorang. Cerita dia lah. Kodim pun seorang je, dia lah. Jadi dia buat ceritanya. Dia sebab bila disebut Allah akan cari Allah. Padahal ulama dah kata Allah ni tak ada anggota badan. Tak boleh dijisimkan. Maknanya dia nama. Itu yang bawa abang kita datang jumpa kemari tu. Dia bawa kita orang ni. Sampai kemari punca dia. Punca dia sebab Allah tu nama lah. Yelah. Dia bukan Allah seorang, Muhammad seorang, bukan. Cerita dia. Sebab hadis Jibril dongak kepala tu ada. Sebab tu hadis Mi'raj pun ada. Sayyidatina Aisyah tanya baginda Rasulullah, adakah kamu melihatnya? Sungguh jauh pertanyaan kamu itu. Macam mana aku nak melihatnya? Dalam Bukhari kan? Sungguhnya cahaya amat terang. Mana ada jumpa siapa? Dia buat U-turn, dia dah. Benda tak berbentuk kan? Jadi itu yang dia kiaskan pada cahaya tu terang sangat. Tak nampak. Sebenarnya dia dah berjumpa Nurullah Nur Muhammad tu. Di batin dia. Kalau dia berjumpa pun jumpa diri dia, bukan orang lain. Macam kita lah, kalau kita kenal pun kenal diri kita lah. Mana ada kita kenal orang lain. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Pada siapa mengenal dirinya, percaya dia mengenal akan Tuhannya. Tuhan, bahasa Sanskrit, bahasa Melayunya Tuhan. Tuhan pada diri kita. Mudah je cerita ketuhanan, cerita paling mudah. Yang orang payah nak faham sebab sangkut kat istilah. Istilah berbagai-bagai. Pada dia dah. Mana Tuhan ni maksud dia Tuhan lah. Tuhan pada diri Tuhan kita. yang menjadikan semua. Jadi Tuhan pada diri kita ni memang muka kita lah. Seperti rupa kita. Sebab kita ikut rupa dia. Sebab masa dalam perut tu memang kita syuk. Oh macam ni rupa Tuhan aku. Tu dia membesar ikut acuan dia tu. Tu dikata ilmu mengenal diri. Kalau tak kenal diri, kalau murid yang payah nak kenal diri tu, untuk guru suruh ambil cermin, tengok cermin, lepas tu buat lagi, tengok lagi, dia melekat rupa. Kau tak kenal diri kau sendiri. Nak balik rupa tu lah, rupa diri yang comel tu. Kalau duduk dalam jalan ni, kemudian masih lagi tak makrifat, tak kenal diri, InsyaAllah Rasulullah akan tolong. Rasulullah datang masa sakarat tu, Rasulullah tunjuk, ni lah diri. Ikut barang ni balik. Diri kita lah. Diri kita lah. Sebab tu dalam kitab dia kata, saya Iblis main rupa syekh, guru kita, rupa ibu bapa kita, rupa alim ulama, rupa orang yang kita kenal. Tapi dia tak cerita rupa mana yang kena ikut. Diri kita tu sebenarnya. Cerita tergantung. Lepas tu saya buka habis. Nanya kat orang. Kebanyakan tak cerita habis gantung. Sebab dia nak pegang anak murid. Satu lagi ni, saya Jafri. Tu baru marah. Orang lain nak cari makan tak boleh lah. Ada ke ilmu ta'ala buat cari makan. Ilmu ta'ala bukan ilmu kita. Kita betul-betul ni nak masuk syurga seorang. Orang lain pun nak masuk syurga juga. Iyalah. Subjek lah sama-sama.
Ramai sikit. Macam Wahabi, dia bagi dia geng dia macam suka. Suka sebelah luar tu nak isi geng awak je. Boring yang geng-geng awak je duduk dalam tu. Itu salah, ini salah. Salah orang yang jadi. Ada soalan lain? Apa dah tanya tadi? Ya, Jika dia tak tulis memang tak ingat. Masa kita buat zikir yang tu, kita akan ketemu diri kita lah. Akan jumpa diri kita. Dia akan jumpa diri insani, apa yang dia namakan apa? diri rohani, Dia panggil diri nurani, diri rabbani. nama yang diri kita jumpa diri tu. Nama dia. Nama dia banyak nama lah. Yang saya cerita tadi kan. Insani, rohani, nurani, rabbani. Dia muka sama je. Nama macam kita lah. Macam kita pakai kain basahan, kita juga. Pakai baju kot, kita juga. Pakai tengkolok tanjak pun merdeka, pakai merdeka, kita juga. Pakai gaja pun kita juga. Pakai yang alim, kita juga. Dia ada passion dia. InsyaAllah lah kalau apa rajin-rajin tarik tasbih tu, insyaAllah jumpa. Saya dulu pernah buat. Dulu ambil dah? Ada saya ambil. Kat mana? Di Negeri Sembilan. Macam mandi kak? Nasi mandi. Masa tu letak ke apa last? Saya tu kayaknya murid baru lah. Jadi kemudian guru ni arahkan suruh mandi tobat, sembahyang sunat tobat, kemudian buat zikir. Jadi malam tu saya jumpa lah. Jumpa diri? Jumpa tapi keadaan tu saya tak report kat guru? Tak sempat lah. Guru meninggal? Dia pernah itu dia tuju sini? Tu sini. Sini tak pergi? Kanan belum. Baru lagi saya beberapa kali pergi. Maknanya yang ni abang naik sini? Kanan. Kanan. Jadi ni buat 5,000 lepas tu pergi sini 1,000. Sebab abang dah naik dah. Sebab abang dah ambil dah dulu. Dah ambil. Ni sambung je lah. Gunakan fiat lama pun tak apa. Boleh, tak ada masalah. Saya orang dah Naqsyabandi, saya akan angkat satu tangga, kemudian saya suruh gunakan fiat lama. Tarekat lain pun macam tu. Saya tak kacau kafiat dia. Lagi saya ada masuk tarekat Syatariah. Syatariah dia zikir la ilallah kan? Ya betul. Dia macam tahlil biasa ni kan? Betul. Sebab itu 70,000. tahlil 70,000. Ada zikir dia. Zikir la Allah tu. Dalam apa? Yelah Naqsyabandi dia akan pergi 70,000 juga, tapi dia tak habis. Dia kena habis la ta'id dulu. Baru dia akan pergi tahlil tu. Yang tu hadiah pada siapa 70,000 tu? Semua pada Rasulullah. Rasulullah? Itu untuk simpanan kita kata dia. Simpanan kita yang ketujuh tu. Kalau ikut yang ni, yang pertama Adang Hawa kira satu body, baginda Rasulullah yang kedua, yang ketiga ibu, yang keempat bapa, yang kelima saya, yang keenam musuh, yang tujuh baru diri sendiri. Kalau ikut turutan Naqsyabandi macam tu. Tapi tak ada jangka hak waktu nak habis bila. Maknanya sepanjang hidup lah kena habiskan. 70,000 tu 3 jam je, sekejap je. Syatariah tu apa lama? Syatariah dulu ke Naqsyabandi dulu? Syatariah dulu. Sama je takat mana-mana, jumpa Rasulullah juga. Sebab tuju dia situ. Tapi kalau yang Naqsyabandi tu saya jumpa. Jumpa diri? Jumpa diri ke jumpa Rasulullah? Tapi tu ada dua orang. Muka sama. Muka sama, pakai yang lain-lain. Pakaian putih. Putih? Dua-dua putih. Dua-dua putih? Ketika tu berperang. Berperang? Memang musuh lah. Ada misal janggut tak? Tak ada? Tak ada. Muka belasan lah tu. Belasan. Muka sama? Dua-dua orang? Muka sama. Muhammad dah tu. Ada suara mengatakan tu Muhammad Rasulullah? Tak ada pula masa tu. Tak ada? Belum lagi lah masa tu. Muka dia putih merah? Kulit putih merah. Kulit putih merah? Rasulullah dah lah. Pecah diri. Kemudian sebelum saya ada tarekat ni semua, waktu bujang saya pernah mimpi tengok diri saya sendiri. Ada kena diri lah tu. Kemudian keluar pula diri saya tu. Itu mula-mula sekali. Tu dah kena diri lah tu, dah kena Tuhan. Dah marifat lah tu. Kemudian jumpa satu guru, bukan guru lah, orang tua lah. Tanya dia. Tapi muka tu tak boleh nampak. Dia bercahaya ni lah.
Janggup baju putih. Dia duduk di sini lah. Cuma dia beritahu lah kalau satu masalah dia beritahu lah. Tapi saya tak kenal dia. Yang tu alam nyata ke dalam amalan? Dalam mimpi? Ketika tu saya belum masih bujang lagi. Bujang lagi masa tu tak? Ada lah buat zikir biasa je lah. Zikir biasa lah. Tapi zikir tu bukan ambil orang. Tak ada belum lah. Buat sendiri-sendiri. Muka bercahaya, janggut macam panjang mana? Saya panggil lah. Panjang. Kalau Rasulullah dia tak panjang. Dia paling terik pun segenggam je Rasulullah. Sebab orang Arab zaman dulu dia berpegang. Jadi dia tak tahu panjang sebab dia takut kena rentak. Rentak di musuh. Sebab tu dia potong je segenggam. Dan kalau nak capai payah. Tu hikmah dia. Tu waktu saya belum ada apa-apa tu. Kalau ikut dah kenal diri dah tu. Tak apalah abang buat sini RM5,000, lepas tu pergi sini RM1,000. Tengok dia tunjuk. Macam abang baru lagi, sini RM5,000. Tanya ni apa dia tentang saya kan. Saya dulu lah masa bujang-bujang tu. Saya belajar satu guru ni lah. Tapi dia tak sebut lah tarekat apa kan. Tapi kalau ada amalan tu sebenarnya tarekat. Kalau dia menyebut tarekat ni menyebut. Jadi saya buat lah. Masa tu kita memang nak mencari Allah Ta'ala kan. Jadi dalam pada perjalanan saya berzikir tu, dah hari-hari saya buat tu, saya jumpa satu diri saya. Dia keluar daripada sebelah kiri je. Sebiji macam saya lah. Memang wajah saya lah. Kiri ni Muhammad, kalau kanan Khorin. Betul lah tu. Dia macam kaca. Dia punya colour tu macam kaca lah. Transparent. Tu dikatakan suci, hening, jernih, bening. Dia gitulah. Tapi keadaan kedudukan dia tu, dia tak tepat macam kita tengok cermin ni kan tepat kan. Dia ada sengit sikit. Tak apalah. Yang penting kita tahu tu diri kita. Yang itu dia panggil apa? Korin tu. Bukan tu, kalau belah kiri Muhammad. Belah kiri Muhammad. Tu diri terjeli dari Azali lah tu. Dia sebab dia transparent lah. Transparent lah. Hening, bening. Jenis lah. Jenis, transparent dia. Tapi kita boleh nampak lah. Saya boleh tengok. Diri aku ni. Dalam hati kan. Cakap kenapa? Sengit tegak sikit. Tegak. Lepas tu dia sengit balik. Lepas tu dalam beberapa saat aja lah. Lepas tu dia masuk balik. Dia biasa dah 5 saat. Dalam pandangan saya tu lain tau. Dah tak macam dulu masa kita baru-baru. Kita mengenal macam tengok cermin lah. Tapi selepas peristiwa tu, dah diri macam kita memandang diri kita yang ini, yang ada ni. Macam yang dalam ni memandang diri ni nampak keseluruhan. Nampak keseluruhan. Yang macam itu yang saya dapat jelaskan lah. Terpinci lagi tak tahu nak cakap. Betul lah. Dia bukan putih, dia gitu. Dia tembus. Tembus kan. Yang itulah yang Rasulullah tu direntang oleh rambut-rambut isteri baginda. Bila Rasulullah lalu tengah balai tu, lepas rambut tak putus. Rasulullah transparent. Dia gitu lah. Semata-mata nur. Dia panggil nur. Apa Muhammad? Tu dia asal tak dia asal. Kalau yang ada cahaya putih tu dah bersifat. Yang ni macam semata-mata zat. Dia kosong lah. Kan? Dia boleh tembus. Diri tu dia kalau hantu boleh tembus dinding, dia lagi halus tu. Diri tu. Masa tu saya masa peristiwa tu saya ingat masa tu saya tengah kerja. Saya kerja buat forklift masa tu kan. Tak berhenti forklift tu. Saya bekerja masa tu kawasan tu memang abuk banyak lah. Dia tutup muka kan. Dia ada zikir pun orang tak nampak. Saya memang tutup habis muka kan. Bila dia keluar tak berhenti. Ditunjuk masa kita duk bawa forklift tu. Sebab kita duk berzikir kan. Saya berzikir tak berhenti dulu. Masa dah berzikir malam siang malam tidur. Bangun pagi tu aku nak kerja lagi dalam hati kan. Dia jadi yang terbiasa macam tu. Tengah kerja pun berzikir juga. Jadi itu yang kita jumpa tu. Tu martabat kosong tu. Ada. Sebelum dia sifat. Dia itu yang buat sumsum tulang luar lendir tu. Dia boleh masuk ke dalam tu. Transparent tu. Dia itu. Itu macam mana kita nak sambung supaya kalau ikut abang dua-dua dah kenal dah.
Cuma sambung ni ambil berkat tu kepala lah. Tu kepala ambil banyak. Ambil banyak. Lepas tu ilmu sanak dia supaya benda ni tak terputus. Kalau ikut abang dah kenal diri dah tu. Bukan senang nak tengok diri yang transparent tu. Berbulan-bulan dia buat. Nak potong nyawa je. Bila dia kenang-kenang balik kan macam nak potong nyawa. Aku tahu hamba ku tu rindu padaku. Maka aku terjelilah diri sebenar-benar diri terjeli dari azali, tempat mengenang intan jahari. Itulah benda. Pernah cerita kepada siapa-siapa sebelum ni peristiwa tu? Lepas tu orang tu jawab macam mana? Dia kata tu Korin kata dia. Bash. Korin sebelah kanan. Saya pun terkejut lepas tu, saya rasa macam hampa je. Salah barang ni dia macam ni. Bila kita rosak jam, salah pergi terekam komen bersikap. Komen bersikap jam mana reti. Salah hancur jam kita. Ya. Dia bertanya pada bukan ahli. Dia tu bukan orang mengaji lah ni kan. Dia mengaji jalan ni juga. Tak sampai dah tu. Dia tak sampai lah. Tak sampai tu. Jangan tanya orang sembarangan benda ni. Rosak barang kita. Orang tak kerti menilai tu. Benda ni halus. Halus lah. Dia yang tercari-cari guru tu jumpa. Korin dia rupa photostat kita. Rupa kita. Jin sama jadi. Yang tu diri kosong. Diri yang tak ada cahaya tu. Transparent. Tak ada cahaya diri tu kan? Tak ada. Dia ni macam kaca. Macam gelas kaca ni. Bening-bening lah tu. Tu sebelum bersifat lagi tu. Diri tu. Diri semata-mata zat. Oh, dia belum bersifat. Diri asli tu. Bukan senang nak jumpa diri tu. Sekali seumur hidup tak apa dah. Memang sekali tu dah jumpa. Itu bila dia kenang-kenang macam diri Rabbani tu. Kalau Muhammad ni dah ada, kata dah ada nur, dah ada cahaya. Ni dia belum ada cahaya lagi. Ni belum ada cahaya, dia macam kaca kan, transparent. Belum bersifat lagi tu. Diri tu. Itu martabat zat lah tu. Tauhidul zat. Tu kata zat. Kalau Rasulullah ni sifat. Alhamdulillah. Ada pegangan yang kita terang kan, kita boleh faham. Kalau tergantung tu yang kata terputus kita punya tu, kita punya amal apa benda kan nak buat. Rasulullah ni dah ada kulit. Dah ada kulit. Yang tu belah ada kulit. Awal lagi gitu. Di kosong transparent. Hening bening. Suci, hening, jernih, bening. Yang dikatakan Nabi Muhammad Musa kata, Maha suci Tuhanku. Sungguhnya aku awal-awal yang beriman. Orang yang mula-mula beriman. Dia nampak diri tu lah. Diri Ahmad. Dengar laju jantung bergerak. Dia sambung. Diri Ahmad. Diri semata-mata zat. Dia tak ada jantina lagi tu. Orang tu yang tak ada jantina tu. Tengok ada jantina tak dia? Tak ada kan? Tak perasan. Tak ada tu. Tak ada. Nampak ni laki ya. Jadi jantina. Roh kita mana ada jantina. Tambah diri tu lagi tak ada jantina. Jadi jantina jasad ni. Alhamdulillah. Patut kata abang ni macam tak sabar nak jumpa. Mesti ada benda. Tunggu datang pukul 12. Saya nak datang sini pun kita memang rancang bulan 11. Jadi yang jadi cepat ni Tak sambung. ada nombor satu dalam hati tu rasa macam lama no. Lepas tu nak cuti, kita fikir kita baru ambil cuti dalam beberapa bulan lepas pergi Pulau Pinang. Lepas tu yang bulan Dah tu. Allah. Terima kasih banyak. Bulan lepas ni ambil juga cuti juga lagi 3-4 hari. Buat renovate rumah sendiri, buat sendiri. Lepas tu rasa macam lamanya sampai saya kena buang kerja. Pasal saya kerja kontrak, dah habis dia tak nak sambung kontrak. Tak ada kerja. Dia tak nak lanjutkan kontrak. Mungkin kerana tak sabar nak kemari ke apa tak tahu lah kan. Masalah tu
Dia tak sabar sangat. Itu yang saya kau tidak dia. Kalau kita pergi cepat boleh tak? Aku takut nanti kalau aku masuk tempat kerja baru takut dapat cuti. Yelah, payah sikit nak cuti lah baru-baru. Nasib baik dia boleh senang dapat cuti kan. Takut gerak hari tu. Tu rancang itu hari. Tengok cikgu ada hal kan dekat masa tu jauh tak? Tanjung Malim. Tanjung Malim kan. Yang tu 20 orang lebih ah. Oh, ramai. Saya ingatkan, yelah kalau tak sampai pun dekat-dekat. Malam belah tu 15 orang datang. Dekat warung ke kat rumah? Kat warung tu. Penuh. Penuh. Kat kedai tu. Orang kedai tu sampai tanyalah. Ni cikgu muzakarah apa ni sampai dengan hadis-hadis masuk. Saya kata taiklah dekat TikTok ke YouTube. Taik cikgu Norman. Keluarlah saya viral. Dia tak tahu saya bincang bab ni. Saya buka habis. Yang kalau dengar video saya tu orang tertarik Rani tu. Memang kita nak tarik orang ni kan. Dia dah biasa cepat faham. Kalau kita tengok dalam banyak-banyak tu Sari ke tak kira Lepat ke Waizam ke kan. Banyak gantung. Gantung dia orang banyak tiar-tiar kan. Dia tak cerita tepat. Itu yang orang kadang-kadang ada setengah orang ni dia dah ada ilmu sikit tapi dia nak upgrade tengok kasih gantung je. Nanti dia orang pedap. Kita dengar duk tunggu macam hadi min Allah gitu. Nama Ta'ala ke 100. Sampai ke sudah tak cerita. Yalah. Siapa tu? Berapa jam? Dekat dengan sejam. Yelah 3 jam lebih lah. Jangan gitu lah nanya kat orang. Nanya kan. Orang tunggu je. Orang hampa. Kadang-kadang orang hidup follow dia tu, duk ikut dia tu, orang nak benda tu, nak tahu. Padahal nama tu 100 tu Muhammad. Macam Abang Ahmadi datang sini. Dia kata, cikgu, kalau saya letak nama 100 tu Ahmadi, nama saya boleh tak? Saya kata boleh ya. Salam. Ya betul tu. Pasal siapa lagi yang nak menyebut? Kalau tak dia di nama kita kan. Yang nyebut perkataan tu. Kita yang menyebut nama dia. Nama dia. Jadi yang 100 yang ni tak disebut eh. Nama yang tak disebut-sebut. Nama kita lah. Sebab sebelum tu saya dapat alamat dah. Sunan Giri dia bercakap murid dia tengah laut. Yang kes tu lah. Saya kata pertanyaan abang ni, pertanyaan Sunan Giri bawa murid dia ke tengah laut. Tak nak bagi cicak dengar. Kalau cicak dengar, cicak masuk syurga. Dia bergelak. Sebab ditanya tu benda yang abang-abang atas. Maknanya dia orang mengaji. Sebelum dia fly Amerika tu dia dah belajar dah. Dia balik tu guru dia meninggal. Jadi tak tahu nak sambung ke mana. Ramai abang baru zaman Muar tu kan, ke Gunting tu pun di bekas askar kan. Dia lama tu berapa belah tahun, 18 ke 20. Dia duk cari yang boleh tetah lah taib. Guru dia nak macam mandi. Tak jenis banyak salam lah, salam balik. 14 hari tak boleh jumpa. Lepas tu ada budak Kulai pergi hari ke-17. Kau ni aku dah pesan jangan jumpa dalam masa 14 hari. Sekarang ni salah seorang daripada kita kena mati. Kalau macam tu tak apalah, aku meninggal lah. Aku dah lama hidup, kau baru saja nak hidup. Kahwin pun belum lagi. Guru dia mati. Tu dia pergi balik keluar pada hutan tu cari guru dia. Tengok dah tak ada. Pasal orang pantang. Dia memang macam tu. Dia ada jenis, kalau nak bagi tahu nama Ta'ala ke 100 tu, Muhammad tu, memang ni lah. Memang 14 hari tak jumpa. Ada guru macam tu. Ada 7 hari. Macam Abang Rahim Kudo, pelakon drama tu kan. Dia baik dengan orang mana? Dekat Selangor tu. Orang Shah Alam ke Subang Jaya. Jenis baik 7 hari tak ada jumpa. Lepas tu Abang Alang kata, Abang Rahim ni bukan setakat 7 hari, sampai sekarang tak pergi-pergi. Orang lepas 7 hari tu kena pergi. Langsung tak pergi. Dah saya kata tak ada jumpa, aku tak pergilah, dia kata. Dia kira macam tu lah. Ni dia tulis apa ni? Video ni paling hujung tinggi dah ni cikgu. Tak pernah keluar lagi tak ni cikgu. Tengok bergantung yang datang. Facebook.